ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian, supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjunjung segala titah perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Kerana berjayalah mereka yang bertakwa serta carilah bekalan, dan sebaik-baik bekalan iaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mendengar suatu ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan peliharalah diri kamu daripada huru-hara kiamat yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang mereka usahakan. Wa hum la yuzlamun, sedang mereka tidak dizalimi sesekali pun. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah, ayat ini jumhurul ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan. Bagaimana kehidupan kita, kita disuruh supaya takut kepada Allah Azza wa Jalla dan takut kepada hari yang kita akan hadapi, iaitu hari akhirat. Takut kepada Allah dan beriman kepada Allah serta hari akhirat ini adalah menjadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara banyak-banyak hadis yang Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan sebagainya. Nabi SAW menyebut siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, dia berkata baik ataupun dia diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia memuliakan jirannya. Nabi SAW dalam banyak-banyak rukun iman 6 perkara, Nabi ambil 2. 2 ini adalah sebagai asas kepada 6 perkara, yaitu beriman kepada Allah serta hari akhirat. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini seluruhnya, dengan kita kata mengabdikan diri kita kepada Allah dalam apa jua keadaan dan tindakan kehidupan kita ini. Beriman kepada negeri akhirat,
dengan cara kita buat persiapan semasa kita hidup di atas dunia ini untuk menuju ke negeri akhirat. Apakah persiapan yang perlu kita lakukan sebelum kita diambil bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Tidak lain dan tidak bukan kita perlu mempersiapkan diri kita dengan amal yang mengikut ittiba' sunnah, iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah ketika mana hari turja'una fihi ila Allah. Boleh juga kita sebut bahawa kita dipaksa balik bertemu dengan Allah. Bagaimana apabila seseorang itu dipaksa buat sesuatu perkara, nak ataupun tidak, kena laksanakan. Kalau tidak, akan ada benda yang berlaku. Kita hendak ataupun kita mahu ataupun tidak, hidup kita ni kita dipaksa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Tak boleh lari walaupun seseorang, di mana sahaja kita berada di atas muka dunia ini, kerana kaedah akhiratnya dunia ni mesti hancur. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Ta'ala telah sebut dalam suratul Hajj, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, kena takut pada Allah, takut pada Tuhan. Allah Ta'ala pun sambung ayat tu, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya gegaran hari kiamat itu amat-amatlah dahsyat, kata Allah. Kerana pada hari itu kamu akan lihat orang perempuan yang mengandungkan anak, gugur anak dia. Hak menyusu anak, tahu anak dia. Dan seolah-olah pada ketika itu wataran nasa sukara, manusia ni super mabuk, tuhuyung hayal jalan. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk sebenarnya, walakinna azaballahi, tapi mereka menanggung azab Allah yang begitu pedih, iaitu gegaran kiamat yang cukup dahsyat. Ayat ini mengajar kepada kita supaya kita takut dan membuat persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana tanda-tanda kiamat di hadapan mata kita itu telah pun berlaku sejak zaman berzaman. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dengan lahirnya Nabi, akhir zaman itulah tanda akhir zaman sebenarnya. Dan banyak lagi disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, sehingga ulama hadis kita ni dia letak satu bab fiqh dalam memahami hadis akhir zaman. Kaedah dalam memahami hadis akhir zaman ini adalah satu juzuk daripada ilmu hadis. Lagu mana ayat-ayat ataupun hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal, datangnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Ulama kita menghuraikan hadis-hadis tersebut dengan bermacam-macam keadaan dan bermacam-macam cara. Tetapi tidak lain daripada poin yang utamanya, iaitu perkara tersebut ada yang telah berlaku dan ada yang belum berlaku lagi. Kebanyakan tanda-tanda kecil yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mati secara mengejut berlaku pada hari ini. Kita lihat beberapa minggu yang lepas, saudara kita dekat dengan sempadan dimunduk, diambil hartanya oleh Allah Ta'ala, hatta nyawa berpuluh orang. Dan kita dengar cerita kemarin di negara Malaysia, macam mana kapal terbang flight terhempas, jatuh, 10 orang meninggal dunia, mati dengan secara mengejut. Kita tidak capuk lagi orang yang mati aksiden kereta berlaga tengah jalan, mati dengan mengejut. Nabi sebut juga banyaknya penzinaan. Memang banyak berlaku penzinaan. Kajian yang dibuat oleh satu universiti di negara Malaysia, negara saya, satu tahun satu bulan itu lebih kurang 2,000 ataupun 3,000 berlakunya
penzinaan secara berleluasa. Berdasar kepada kes yang diadu kepada polis, budak bawah umur yang mana dia ni suka sama suka, tapi oleh kerana orang jantan tu tak beri duit kepada dia, tak beri apa, hak orang tina ni, hak bawah umur ni giadu kepada polis. Giadu kepada polis dengan kata bahawa dia dirogok oleh lelaki tadi. Lelaki tu masuk guk, dia dilepaskan. Budak cari pitih pada hari ini. Berapa? 2,000 ataupun 3,000 kes bulanan anak-anak yang terlibat dengan penzinaan. Kadang anak luar nikah. Anak luar nikah pada hari ini adik kakak menghampiri 1 juta orang. Itu nyata depan mata kita bahawa betapa dahsyatnya dunia yang kita hidup pada hari ini. Bala demi bala datang kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kepada kita. Adik kakak kalau biasa dengar negeri Hawaii, kita biasa dengar negeri Hawaii, cuma kita tak biasa pergi. Tak ada keperluan untuk kita pergi. Hawaii kalau di Thailand sebagaimana Phuket, tempat pelancongan yang hebat, pusat pelacuran terbesar dunia, dibakar oleh Allah Ta'ala dengan api yang marak sehingga penduduk Hawaii terpaksa terjun ke laut, tak tahu nak pergi ke mana, satu pulau itu terbakar. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Kita lihatlah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyebut lagu mana Allah Ta'ala turun ke azab. Bagaimana Allah Ta'ala turun ke azab kepada penduduk satu negeri ketika mana waktu petang, waktu pagi, ketika mana mereka sedap duduk tidur waktu malam, mereka bermain pada waktu pagi, waktu siang hari. Tetapi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada mereka. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila satu azab keburukan yang Allah Ta'ala nak kepada satu kaum, seorang pun tidak boleh halang keburukan tersebut bila Allah Ta'ala nak. Soalannya yang perlu kita tanya diri kita ni, adakah kita ini menjemput kemurkaan Allah Ta'ala dalam negeri kita ni? Adik kakak dikasihi oleh Allah, cuba kita tengok di patah kita, patah menara, Jatah Tino semua ada. Daripada pagi sampai ke malam. Siapa nak buat khija-khija amal ma'ruf nahi mungkar ni kalau tidak pemimpin-pemimpin yang ada kuasa? Allah Ta'ala tanya akhirat seksa. Kita tak boleh nak kata bahawa kita ni tak boleh nak buat sebab tak ada kuasa. Tak ada kuasa, ustaz, saya tak boleh nak buat, tak ada kuasa. Sedangkan Nabi kita sebut, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Mana-mana orang tengok benda mungkar, dia kena cegah dengan tangan. Dengan tangan ni bagi orang yang ada kuasa. Dia pemimpin masyarakat, dia boleh pergi kat tu, dia boleh royak, saya ni pemimpin masyarakat sini, tok ngulu kau, tok nebel kau, gapo kau, awak tadi duduk dua-dua orang ni, sebab dia mampu untuk buat. Hak ni hak penting ni, pemimpin hak nak ke agama kita nak pilih ni. Hak ni hak penting sekali ni. Orang kita ni tak ada rasa nilai nak pilih pemimpin tu dengan sebab agama. Orang kita ni masih lagi dalam kepala otak pemimpin tu hak boleh bayar sama seria kita. Itu jadi punah masyarakat ni. Sehingga rasuah pun jadi halal. Sedangkan nak pilih pemimpin ni rakyat kena jadi hakim. Rakyat ni jadi hakim. Rakyat hak tentu pemimpin mana. Mana kata rakyat ni hakim. Dalam kaedah rasuah ni kita tak boleh nak hulu pitih pada hakim ni, tak boleh. Tapi dunia-dunia politik, hakim dikatakan, rasuah dikatakan sebagai hadiah. Duit minum teh, duit minum kopi. Hasil daripada tak ada. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
illam yastati' fa bilisanih. Kalau mu tak mampu, mu kena cegah dengan lidah kamu, kena ceramah, kena beroyak. Ceramah beroyak ni bukan kerja ustaz-ustaz saja. Ceramah dan beroyak ni kerja semua. Lihatlah ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam khutbah Nabi, khutbah haji wida, mutulus sapa hak aku royak ni kepada orang lain yang tak mari. Makna kata tugas winyapa ke orang ni bukan sahaja terletak di atas bahu ustaz hak mengajar, tapi dia letak atas bahu semua apabila tengok benda mungkar. Fa illam yastati' fa bilisan, illam yastati' fa biqalbih, dan hak akhir sekali iaitu dengan hati. Berasa cemar, berasa jejek, berasa kotor di atas maksiat yang dibuat. Wa hadza, dan itulah Nabi kata adhaful iman, sedaih-daih iman. La haula wala quwwata illa billah. Lagu mana kalau orang tu kelih maksiat, tak ada berasa gapo oleh diri dia. Bukan anak aku, bukan woi aku, bukan anak saudara aku. Dia makin mana tak tahu. Lagu mana kalau orang tu ada perasaan lagu tu. Mana kata iman dalam jiwa tu mati. Lagu mana nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Allah Ta'ala beri jamin ni. Belum daripada tu kita akan disempurnakan segala amalan kita. Belum masuk surga, masuk neraka ni bukan kata Allah Ta'ala ambil kat tahu. Bahasa nak masuk neraka. Tak ada timbul amalan dulu. Cara dulu. Tengok dulu. Dan Allah Ta'ala beri jamin ni kepada kita bahawa kita tidak akan dizalimi di hari akhirat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kamu tidak akan dibuat zalim. Tidak sekali-kali Tuhan akan menzalimi kita apabila kita dibicara satu demi satu. Adik kakak dikasihi oleh Allah, dalam masa yang rekah khutbah ni, kita kena banyak mikir pada hari ini. Kita duduk mana sebenarnya? Gapo tugas kita sebenarnya? Kalau kita fikir hanya hidup ni nak cari makan, boleh harta, boleh bayar kereta bulan-bulan, lu bayar gua tu, bayar gua ni, beli makanan, ikan, ayam, daging, kambing. Hak tu dah kita fikir, tanpa kita fikir lebih besar lagi bahawa benda yang kita akan bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Kalau sekadar kita nak fikir hidup ni kerja, makan, suka-suka, galak orang panggil, sekadar tu sahaja, tak lepas kita hidup di atas muka dunia nak pergi depan Allah nu, nak jawab satu demi satu hak Tuhan nak tanya tu, tak lepas. Kita kena ada fikir macam mana nak selamatkan umat. Bermula dengan keluarga kita, masyarakat kita, orang kampung kita, tanah air kita. Lagu mana kita nak menyelamatkan benda ni? Di suasana yang penuh dengan fitnah, suasana yang penuh dengan kucak-kacik, penuh dengan fitnah, duduk di ujung jari hari ini. Ini benda yang kena fikir dari kepala kita. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah, oleh kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri pesanan kepada kita, macam-macam pesanan, macam-macam nasihat Nabi beri kepada kita, khususnya kepada umat akhir zaman ni. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tak pernah tengok Nabi kita, tak pernah melihat wajah Nabi kita, tak pernah bersalam dengan Nabi kita, tapi kita ada rasa sebenar mahabbah, saya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kepada Nabi ini bukan gi gendeng rogang-rogang royak saya ke Nabi duk menasik gapo, bukan hak tu. Saya ke Nabi itu bawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, orang yang bawa ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan rasa susah sebagaimana susahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan rasa susah. Tidak ada kesenangan apabila orang itu bawa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersedia ataupun tidak kita sebagaimana para sahabat yang menjadi benteng, para sahabat yang menjadi dinding, menjadi perisai, orang panggil duk depan apabila Nabi SAW disakiti oleh musuh-musuh. Para sahabat tidak beri Rasulullah SAW kena sakit. Biar kalau kena pedang tu biar dia dulu.
Hari ini Rasulullah wafat dah, Rasulullah mati dah. Tapi ada orang yang menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada musuh yang betul-betul kufur kepada Allah ataupun musuh daripada dalam, yang duk nyelai dalam masyarakat Islam ni, ya kononnya dia bawa hak Nabi, ya kononnya dia kasih ke Nabi, tapi hakikatnya dia ubah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perlu hari ni kita ubah ajaran Nabi? Kalau kita bui satu benda yang Nabi tak ajar kepada orang lain, bermakna kata kita ni dapat wahyu bila kita? Jibril main royak bila kita? Sampai hari ni orang duk jajah mimpi kata riti. Orang kita ni berhi dengar cerita pelik-pelik, duk jajah mimpi kata mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa Nabi. Hebatnya dia ni orang ni, besok mimpi jumpa Nabi. Nabi besok mari dekat dia, besok duduk jaga bersama dengan Nabi SAW. Macam-macam cerita berkenaan dengan kait dengan Nabi SAW. Duk jaja kata dalam ceramah, dalam kuliah. Orang kita ni boleh termakan. Termakan sebab apa? Sebab apa kita termakan ni? Kerana kita tidak mengaji hak Nabi. Kita pergi mengaji hak orang. Hamba seru pada penduduk 3 wilayah ni, adik akak kena ingat sejarah. 3 wilayah ini merupakan pusat perkembangan ilmu Islam, sehingga hampir seluruh Asia ni buka-buka pondok mari daripada 3 wilayah ni, terutamanya zaman Syekh Daud. Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama besar, dia yang menulis kitab, dia yang mengarang kitab, dia mengajar kitab dia tu anak-anak murid dia, baik ada di Indonesia pun ada, di Malaysia pun ada, kelik kapung buka pondok pula. 100 tahun lepas pada Syekh Daud, Allah Ta'ala bangkitkan seorang mujaddid ummah pada hari ini, Nusti Fatani. Rata orang mari ngaji. Orang Kenya pun ada, orang kulit hitam pun ada, orang Cina pun ada, mari duk ngaji sini. Lepas pada 100 tahun, dia akan tak bangga. Dibuka oleh seorang syekh, anak jati tempatan. Di Malaysia tak ada dah. Mesti dibuka oleh seseorang, kecuali dibuka oleh kerajaan. Kalau orang duk mari ngaji tu kerajaan buka mesti. UIA kerajaan buka. Kita sebut pasal ngaji Islam, mesti Islam. Tapi di sini ada. Dibuka oleh seorang tokoh ulama. Sehingga orang mari ngaji belaka. Malaysia pun mari buat PhD. Orang Cina pun mari ngaji, orang luar pun mari ngaji. Inilah kebangkitan umat yang sedang berlaku, adik kakak. Dalam masa yang sama, tempat kita ini juga menjadi pusat sebaran dadah hak besar juga. Untuk transit dadah di sini untuk pergi ke Malaysia. Itu keburukan dia. Insya-Allah kalau puak kita ni pakat fikir amar ma'ruf nahi munkar, benda hak ada dah, hak comel tu ada dah, ibarat kita kata benih ada dah, sore-sore tu lupa kat sirai, buhai, wi baja, wi molek, supaya dapat makan bersama. Bila benih ada, bila pokok ada dah, pakat duk sirai, pakat duk jaga, kutu ko kita panggil gapo menate-menate nak makan pokok ni tak jaya mari. Sebab aku pakat jaga, sirai mu jaga, hak ni malam mu jaga. Masalah ni kita tak pakat jaga. Itu masalah besar penyakit umat pada hari ini. Kita kena bangga tempat kita ini menjadi pusat sebaran ilmu Islam. Allah Ta'ala sebenarnya dia nak akak ilmu dia tu, dia sorang-sorang boleh. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Allah Ta'ala sebut, walaupun musuh ni cuba nak padam cahaya agama Allah ni, Tuhan boleh akak. Tetapi kita jadi salah seorang daripada orang hak sambung mata rata hak Nabi SAW tinggal. Insya-Allah jariyah pahala itu boleh kepada kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah, marilah sama-sama kita menginsafi, kita teliti diri kita, i'tiqad kita, amalan kita, kerja-kerja Islam yang telah kita lakukan sebelum kita dihisab dan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Allah Taala nyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada guna lagi harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang menghadap Allah dengan akidah yang sempurna, dengan hati yang tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Taala cabut nyawa kita ni, ya kita tidak tahu mari bila malaikat maut mari nak jumpa kita, sama ada Allah Taala sendiri yang akan cabut nyawa kita. Kita berdoalah pada Allah Taala, mudah-mudahan kematian kita ini kematian yang baik, jadi disebut sebagai husnul khatimah. Dan kita berdoalah kepada Allah supaya akhir kalam kita ini keluar daripada mulut kita kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita menjadi orang yang baik dan sempurna, menjadi hamba Allah apabila kita hisab dan kita hitung diri kita sebelum Allah Ta'ala hisab dan hitung kita di negeri akhirat. Tidak lupa untuk kita berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan jasa yang besar kepada kita. Ya, kita duduk di sini pada hari ini dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi kita, kekasih kita yang kita sayangi dan kita kasihi. Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعيد المسجد الأقصى المبارك إلى بلاد المسلمين وارزقنا صلاة قبل الممات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرا من حفر النار. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار، كما ألفت بين المشرق والمغرب. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله على آلائه واشكروا على نعمائه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.